Neraka mula melanda di Arktik kerana Donald Trump baru saja menarik Greenland, Kanada, Denmark, Rusia dan China ke dalam satu perebutan yang selama ini politik lama pura-pura tidak nampak. Pada hari Selasa, 19 Mei 2026, Washington menghantar mesej yang jelas. Utara planet ini tidak akan diserahkan begitu sahaja kepada Moskow dan Beijing, sementara sekutu-sekutu yang selesa menuntut perlindungan Amerika membuat perjanjian secara senyap dan menolak tanggungjawab pertahanan kepada Amerika Syarikat. Trump memulakan Perang Dingin Baharu ini di Arktik, menekan Greenland, mendesak Kanada dan meletakkan pangkalan, radar, laluan kutub, mineral serta kehadiran tentera di tengah-tengah keselamatan negara. Trump sedang memaksa Barat untuk sedar sebelum Rusia menggunakan kelebihan geografinya dan China menggunakan wangnya untuk mengubah ais Arktik menjadi satu lagi medan penguasaan global. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini supaya terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan standar credibility Wilson Alves. Pergerakan itu bermula dari Greenland, wilayah yang berkaitan dengan Denmark dan sekali lagi menjadi tumpuan strategik Washington. Utusan khas Trump untuk Arktik, Jeff Landry, tiba di Nuuk untuk berbincang dengan pihak berkuasa tempatan, sementara kerajaan Amerika berusaha memperluaskan kehadiran tenteranya di pulau itu. Greenland mengatakan ia tidak untuk dijual, tetapi isu sebenar adalah lain. Trump telah mengemukakan semula satu soalan yang Eropah cuba elakkan untuk dijawab. Siapa yang akan mengawal laluan antara Amerika Utara, Atlantik Utara dan Arktik apabila Rusia dan China mempercepatkan kehadiran mereka di rantau itu? Rumah Putih melihat Greenland sebagai komponen pertahanan, pemantauan dan pengekangan. Pulau itu sudah menempatkan pangkalan angkasa Pitufik, sebuah fasiliti Amerika di barat laut wilayah tersebut. Dan Amerika Syarikat mahu memperkukuhkan kehadiran mereka di sana melalui projek Golden Dome, sistem pertahanan terhadap serangan nuklir. Itu menjelaskan mengapa Trump tidak menganggap Greenland sebagai perkara kecil dalam diplomasi. Dia menganggapnya sebagai benteng hadapan Amerika Syarikat di utara planet ini. Arktik telah menjadi koridor ketenteraan, laluan perdagangan masa depan dan peti simpanan sumber strategi. Sesiapa yang mempunyai radar, pangkalan, landasan, pelabuhan dan teknologi di sana akan dapat melihat lebih awal, bertindak lebih awal dan berunding dengan lebih kuat. Donald Trump sedar bahawa membiarkan kawasan ini di tangan ahli politik yang lambat, kerajaan yang bergantung dan pakatan yang selesa akan memberikan kelebihan kepada pihak lawan Amerika Syarikat. Kanada menjadi tumpuan tekanan ini kerana Donald Trump juga memutuskan untuk menuntut pertahanan Amerika Utara. Pentagon mengumumkan penangguhan penyertaan Amerika dalam Majlis Pertahanan Bersama Tetap Pertahanan Bersama Kanada. Ditubuhkan pada tahun 1940, masih dalam konteks Perang Dunia Kedua. Timbalan Setiausaha Pertahanan Elbridge Cobb menuduh Ottawa tidak membuat kemajuan yang meyakinkan dalam komitmen pertahanan. Beliau menyatakan bahawa kuasa sebenar perlu menyokong kata-kata dengan tanggungjawab bersama. Tuntutan ini memberi tekanan kepada Kementerian Pertahanan dan Kerajaan Kanada. Selama bertahun-tahun, Ottawa bergantung kepada perlindungan Amerika dengan sistem NORAD dan struktur ketenteraan Amerika Syarikat. Tetapi pada masa yang sama, mereka mencari alternatif sendiri untuk peralatan dan perjanjian. Sekarang, Trump mendedahkan percanggahan itu. Jika Kanada mahu dilayan sebagai kuasa utara, mereka perlu membiayai lebih banyak pertahanan, lebih banyak kehadiran, dan lebih banyak tanggungjawab di Arktik. Sweden muncul dalam persaingan ini kerana Saab telah menawarkan kepada Kanada pakej dengan 72 pesawat pejuang Gripen dan 6 pesawat Global Light. Dalam semakan Kanada mengenai armada tempur masa depannya, cadangan itu juga menjanjikan peluang pekerjaan di Kanada dan kawalan industri yang lebih besar. Bagi Trump, jenis rundingan seperti ini menunjukkan bahawa sekutu mahu otonomi apabila membeli tetapi masih mengharapkan payung Amerika apabila ancaman tiba. Vladimir Putin dan Xi Jinping bergerak maju di Beijing dengan satu kenyataan mengenai dunia multipolar dan perjanjian dua hala baharu.
Sementara itu, Washington memerhati Moskow dan Beijing yang cuba menuntut semula dan melakar semula susunan global, termasuk dengan lebih minat di utara planet ini. Trump nampak langkah itu. Jika Amerika Syarikat tidak memberi tekanan sekarang, Arktik akan menjadi ruang manuver untuk pihak lawan yang sudah menganggap kedaulatan, tenaga dan laluan sebagai senjata politik. Rusia mempunyai kelebihan geografi di Arktik. Sebahagian besar pantai Arktik terletak di wilayah Rusia dan Moskow, telah memperkukuhkan struktur ketenteraan, radar, dan pangkalan di kawasan utara yang ekstrim. China bukan negara Arktik, tetapi menunjukkan minat terhadap laluan dan sumber di rantau itu. Gabungan ini membimbangkan Washington kerana ia menggabungkan kehadiran wilayah Rusia dengan keinginan ekonomi China. Trump bukan sahaja mencetuskan provokasi terhadap sekutu, dia juga memaksa Pakatan Barat untuk keluar dari perbualan yang indah. Greenland mahu memastikan penentuan nasib sendiri, manakala Denmark mahu mengelakkan ketegangan dengan Washington. Kanada mahu lebih banyak ruang untuk membuat keputusan, manakala negara-negara Nordik mahu melindungi kejiranan strategik mereka. Cuma, Donald Trump meletakkan semua orang di hadapan fakta yang sama. Tanpa kuasa Amerika, keseimbangan di Arktik menjadi lemah. Krisis ini juga mendedahkan perbezaan antara kepimpinan dan pengurusan krisis. Kerajaan-kerajaan Eropah biasanya bertindak balas dengan kenyataan, mesyuarat dan janji-janji. Donald Trump memberi respons dengan meletakkan isu ini di tengah-tengah dasar keselamatan. Dia tahu bahawa perang moden tidak bermula hanya apabila peluru berpandu dilancarkan. Ia bermula apabila laluan berubah, apabila sebuah pangkalan didirikan, apabila satelit mula memantau, apabila pelabuhan mendapat nilai ketenteraan dan apabila kuasa besar menyedari bahawa pihak lawan telah terlepas pandang. Sejarah Arktik menunjukkan mengapa kawasan ini tidak pernah kosong. Semasa Perang Dingin, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet menggunakan kawasan utara sebagai ruang amaran, pemantauan dan pencegahan. NORAD lahir dalam konteks ini, dengan radar yang disediakan untuk mengenal pasti ancaman yang datang melalui laluan paling singkat antara kedua-dua kuasa besar. Majlis Pertahanan antara Amerika Syarikat dan Kanada juga membantu mengekalkan logik perlindungan benua ini. Sekarang, Trump mengubah struktur ini kerana beliau percaya bahawa model lama tidak cukup untuk persaingan yang baru. Tindakan Trump juga mempunyai nilai politik dalaman. Beliau menunjukkan kepada pengundi Amerika bahawa kos pertahanan tidak boleh sentiasa ditanggung oleh pihak yang sama. Jika sekutu mahukan perlindungan, mereka perlu menanggung kos tersebut. Jika mereka mahukan autonomi, mereka perlu menunjukkan keupayaan. Jika mereka mahu berunding dengan Washington, mereka perlu faham bahawa Amerika Syarikat di bawah Trump tidak lagi mahu dijadikan jaminan ketenteraan percuma sementara kerajaan lain bercakap tentang kemerdekaan. Greenland menjadi wajah paling ketara dalam pertikaian ini kerana ia terletak di titik di mana Amerika Utara dan Eropah bertemu di utara. Kehadiran Amerika yang lebih kuat di sana meningkatkan pengawasan, memperluaskan tindak balas ketenteraan dan memberi tekanan kepada Rusia serta China sebelum mereka mengubah Arktik menjadi kawasan pengaruh mereka sendiri. Ini adalah bahagian penting dalam peta pertahanan Barat. Kanada juga tahu bahawa tekanan itu tidak akan hilang. Penangguhan dalam Majlis Pertahanan tidak bermakna mereka secara automatik meninggalkan pakatan itu, tetapi ia berfungsi sebagai amaran yang tegas. Washington sedang menilai semula forum-forum lama untuk mengetahui sama ada ia masih berfungsi untuk pertahanan sebenar Amerika Utara. Trump menggunakan ketidakselesaan itu sebagai alat. Beliau mengeluarkan sekutu-sekutu dari zon selesa dan memaksa setiap kerajaan untuk memutuskan sama ada mereka hanya mahu merumut atau benar-benar mahu memikul tanggungjawab ketenteraan. Denmark Kuba mengimbangi kedaulatan, hubungan dengan Greenland dan kebergantungan kepada Pakatan Atlantik. Namun tekanan Amerika mengurangkan ruang untuk bersikap samar-samar. Copenhagen mungkin boleh menentang gaya Trump, tetapi tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa Arktik telah menjadi sasaran perebutan antara kuasa-kuasa besar. Denmark sendiri telah meningkatkan pelaburan ketenteraan di rantau itu dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana mereka tahu ancaman itu bukan sekadar khayalan. Apa yang berlaku sekarang ialah fasa rundingan yang sukar. Greenland akan terus menegaskan bahawa bukan untuk dijual. Denmark akan cuba melindungi kedudukannya.
Kanada akan ditekan untuk berbelanja lebih banyak dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai pertahanannya. Rusia dan China akan cuba menunjukkan perpaduan. Keadaan menjadi huru-hara kerana Trump telah mengeluarkan Arktik dari bahagian bawah diplomasi dan meletakkan rantau itu di tengah-tengah perang dingin moden. Pertikaian kini melibatkan Nuuk, Ottawa, Copenhagen, Moskow dan Beijing. Dan mesej yang keluar dari Washington adalah mudah dalam prakteknya. Sesiapa yang ingin bercakap tentang kedaulatan, pakatan dan keselamatan di utara juga perlu bercakap tentang kekuatan, pangkalan, pertahanan, wang dan kehadiran Amerika. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.